untuk video yang terakhir minggu ni, iaitu ubahan bergabung. Jadi apa itu ubahan bergabung? Kita revise dulu apa yang kita belajar sebelum ni. Ubahan langsung dengan ubahan langsung. Ubahan langsung ada dua, okey. Y berubah dengan satu pemboleh ubah. Lagi satu ubahan langsung ialah ubahan tercantum. Maksudnya Y berubah dengan dua pemboleh ubah. Kena tahu maksud, kena tahu bentuk ubahan, kena tahu bentuk persamaan, kena tahu cari nilai K, kena tahu cari nilai pemboleh ubah. Okey, untuk ubahan songsang, okey, bentuk ubahan dia Y berkadar songsang dengan 1/X kuasa N. Maksudnya Y berubah secara songsang dengan X kuasa N. Bentuk persamaan dia K duduk atas, X duduk bawah. Kena tahu apa? Kena tahu cari nilai K, kena tahu cari nilai pemboleh ubah yang sama juga. Okey, apa itu ubahan bergabung? Ubahan bergabung maksudnya dalam satu ubahan itu ada ubahan langsung dan juga ada ubahan songsang. Okey. Dia gabunglah ubahan langsung dengan ubahan songsang. Alright, ini aktiviti mobilasi minda 8. Jadi menentukan hubungan antara tiga pemboleh ubah bagi satu ubahan bergabung yang melibatkan ubahan langsung dan ubahan songsang. Langkah dia, anda telah mengetahui bahawa rumus bagi satu isi padu sebuah silinder ialah hasil darat luas tapak darat dengan tingginya. Okey, lengkapkan jadual di bawah. Jadi pelajar, kita akan lengkapkan jadual-jadual ini, kemudian kita akan membincangkan hasil-hasil perbincangan. Okay, cikgu dah lengkapkan jadual ni. Jadi pelajar, bagaimana kita nak cari tinggi? Kita tahu isi padu ialah luas tapak darat dengan tinggi. Jadi kalau nak cari tinggi, isi padu bagi dengan luas tapak lah. Maka kita dapatlah tinggi dia. Okey, isi padu bagi dengan tapak. Jadi 100 bagi 50 dapat 2. Lepas tu 4, 6, 8. Okey pelajar, jadi cikgu jawab perbincangan yang pertama. Okey, apakah nilai X per Y? Jadi X per Y 50, 50, 50, 50. Seterusnya nyatakan hubungan antara Y dan X jika Z ialah pemalar. Jadi awak tengok Y dengan X ni dia berkadar langsung. Okey, bila Y meningkat, X pun meningkat. Okey, berkadar langsung. Okey, kemudian yang B. Okey, dah jawab soalan kan? Apa hubungan Y dengan X? Dia berkadar langsung. Okey, yang kedua, apakah nilai YZ yang ni? Jadual B, 120, 120, 120. Seterusnya, nyatakan hubungan antara Y dan Z jika X ialah pemalar. Y dengan Z. Jadi awak tengok. Okey, Y dia semakin berkurang. Okey, luas tapak semakin meningkat. Okey, tengok. Berkurang, Y berkurang, manakala Z meningkat. Ini langsung ke songsang? Ini ialah berkadar songsang. Okey, yang ketiga. Okey, C. Apakah nilai YZ per X? Jadi nilai dia 1, 1, 1, 1. Okey, nyatakan hubungan antara Y, X dan Z. Okey, jadi ini ialah rumus untuk mencari nilai K untuk ubahan bergabung. Okey, nak cari nilai K. Jadi awak tengok dia dapat K yang sama, pemalar yang sama, konsisten. Maka di sini yang pertama kita tahu Y dengan X dia ialah ubahan langsung. Okey. Manakala yang kedua Y dengan Z ialah ubahan songsang. Okey, yang ni songsang. Lepas tu kita dapat tahu dia punya nilai K ada. Okey, jadi ini ialah ubahan bergabung. Sebab apa dia bergabung? Yang pertama, dalam satu ubahan tu dia ada ubahan langsung, dia ada hubungan songsang, kemudian dia ada nilai K. Maka kita simpulkan ini ialah ubahan bergabung. Okey, bentuk bagi satu ubahan bergabung jadi Y berkadar langsung dengan X, Z. Okey. X dekat atas maksudnya langsung. Yang kat bawah ni songsang. Okey, lepas tu tambahkan nilai K. Nilai K mesti di atas. Okey. Y sama dengan KX per Z. Alright. Okey, kita mesti tahu tulis dalam bentuk ubahan. Kita mesti tahu tulis dalam bentuk persamaan. Okey, cikgu ulang balik. Dalam bentuk ubahan, langsung ke atas, songsang di bawah. Kalau persamaan, kita tambahkan Y sama dengan K dengan yang langsung, KX dengan yang langsung, K mesti dengan langsung, yang bawah dia songsang. Okey, jadi kita tengok contoh 22. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Kita tengok. X kuasa 2 kat atas, punca kuasa 2 kat bawah. Sebab yang ini songsang, yang ini langsung. Okey, kemudian tukarkan dalam bentuk persamaan, tambahkan K di atas. Okey,
Lepas tu tengok keyword seterusnya. Jika Y sama dengan 8, apabila X sama dengan 4 dan Z sama dengan 36, ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Maksudnya di sini kita kena cari nilai K. Masukkan semua nilai pemboleh ubah yang dia bagi. Kemudian pindah, dapatlah nilai K. Jadi ungkapkanlah dia. Jadi K tadi dapat 3, jadi Y sama dengan 3X kuasa 2 per punca kuasa Z. Maksudnya dalam persamaan tu, pemboleh ubah yang boleh ada cuma Y, X dengan Z. K mesti cari nombor. Okey, contoh 23, jadual di bawah menunjukkan hubungan antara P, Q dan R. Diberi P berubah secara langsung. Okey, dia bagi tahu berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Maksudnya P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan secara songsang dengan R. Okey, songsang dengan R. Hitung nilai X dan Y. Jadi tukar dalam bentuk persamaan, tambah sama dengan, lepas tu tambah K. Alright. Gantikan nilai menggunakan, saya ubah warna. Menggunakan ni. Alamak, hilang pula. Tak naklah guna warna purple, tak nampak. Pen lah. Menggunakan nilai yang pertama ni untuk cari nilai K. Jadi masukkanlah P 4. Q 2 masukkan. Lepas tu R 0.6. Masukkan, dapatlah nilai K 3/10. Lepas tu masukkan 3/10 dalam persamaan. Dapatlah P sama dengan 3Q kuasa 3/10 R. Seterusnya hitung nilai X dan Y. Hitung nilai X. Jadi pelajar awak gunakan jadual yang seterusnya. Ni cari nilai X ni. Masukkan nilai P dan nilai Q. Jadi awak masuk nilai P ni, nilai P. Kemudian awak masukkan nilai Q dalam kurungan ni. Awak dapat nilai X. Tengok contoh ni betul-betul. Contoh ni ada muka teks awak. Seterusnya nak cari nilai Y. Ini nilai Y. Jadi awak masukkan nilai P 0.081. Masukkan nilai R 2.7. Bila masuk ganti. Dapatlah Y sama dengan 0.9. Cuba jawab soalan latihkan diri 1.3A sama-sama. Soalan pertama, tulis setiap ubahan bergabung berikut dalam bentuk ubahan dan bentuk persamaan. Jadi kena tulis dalam bentuk ubahan. Ubahan ni maksudnya awak kena tulis dalam bentuk ni lah. Macam ni. Kalau persamaan ada sama dengan. Untuk A, Y berubah secara langsung. W berubah secara langsung dengan punca kuasa 2. Berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V. Punca kuasa 3V dan secara songsang dengan kuasa 2X. Dengan kuasa 2X. Jadi X kuasa 2. Alright. Bila kita dah tulis dalam bentuk ubahan, sekarang kita tukar dia dalam bentuk persamaan. Jadi persamaan W sama dengan tambah K saja. K punca kuasa 3V per X kuasa 2. Selesai untuk soalan A. Kita pergi pada soalan B. F berubah secara langsung dengan G. Berubah secara langsung dengan G dan H kuasa 3. Ni dah macam ubahan bercantum kan? Sebab ada dua pemboleh ubah. Dan secara songsang dengan punca kuasa 2T. Jadi lepas tu tulis dalam bentuk persamaan. F sama dengan tambah K GH kuasa 3 per punca kuasa 2T. Yang C tu cubalah jawab sendiri. Masa yang digunakan T jam untuk menyusun kerusi di dewan berubah secara langsung dengan bilangan kerusi C. Jadi kita terus tulis, jangan confuse. T berubah secara langsung dengan C dan secara songsang dengan bilangan pekerja yang terlibat iaitu P. Lepas tu kita ubah dalam bentuk persamaan. T sama dengan KC per P. Pelajar. Lepas tu kita cari keyword dia sebab kita nak cari nilai K. Diberi bahawa 5 orang pekerja. Pekerja ialah P kan. Menggunakan masa 2 jam. 2 jam ialah T. Menyusun 1000 buah kerusi. Kerusi ialah C. Jadi kita pun masukkan nilai dia. T ialah 2. K kita tak tahu. Kita nak cek K lah ni. Kerusi 1000. Pekerjanya ialah 5.
Jadi K sama dengan 2 darab 5 bahagi dengan 1000. Okey, jadi K sama dengan, tekan je lah kalkulator, 2 kali 5, 10 bahagi dengan 1000, 0.01. Okey, 0.01. Jadi masukkan dia, ungkapkan T dalam sebutan C dan P. Jadi T sama dengan 0.01 C per P. Dah selesai. Senang je kan soalan ni? Okey. Soalan nombor 3. Diberi M berubah secara langsung dengan kuasa 2N. Jadi pelajar, kita terus tulis. Kita jangan tangguh-tangguh. M berubah secara langsung dengan kuasa 2N. Maksudnya N kuasa 2 dan secara songsan dengan P. Okey, tukarkan dalam bentuk persamaan. M sama dengan tambahkan K, N kuasa 2 per P. Okey, sekarang ni untuk situasi yang ni, jika M sama dengan 4.8 dan N sama dengan 6, P sama dengan 1.5. Ini nilai ni dia bagi supaya kita dapat cari nilai K. Okey, sebab K sekarang tak ada nilai lagi, kena cari nilai K. Jadi M masukkan 4.8 sama dengan K, N kuasa 2, 6 kuasa 2 per P. P 1.5. Okey, jadi K sekarang ialah 4.8 darab 1.5 bahagi 6 kuasa 2, 36. Okey, tekan kalkulator. 4.8 darab 1.5 bahagi 36. Okey, bahagi 36, 0.2. Nilai K, barulah kita boleh jawab soalan yang A. Okey, jadi soalan yang A ni dia suruh cari nilai P, dia bagi nilai M sama dengan 0.8, N sama dengan 2.4. Jadi kita cari persamaan dia balik. M sama dengan K tadi 0.2, N kuasa 2 per P. Okey, M 0.8, jadi 0.8 sama dengan 0.2. Okey, 2.4 kuasa 2 per P. Okey, yang tak tahu sekarang ialah P. Okey, jadi kita settlekan P. Okey, P terbalik kan, tukar tempat dia. P per 0.2, 2.4 kuasa 2 sama dengan 1.08. Tak muat dah pula. Okey, jadi P 0.2 darab dengan 2.4 kuasa 2. Okey. Lepas tu bahagi dengan 0.8. Dapatlah jawapannya P sama dengan 1.44. Okey. B buat sendiri. Okey, nombor 4. Jadual di sebelah menunjukkan perubahan 3 kuantiti T, E dan F. Diberi T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2E. T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2E. Songsang duduk bawah lah. Punca kuasa 2E dan kuasa 3F. Berubah secara songsang dengan kuasa 2E dan kuasa 3F. F kuasa 3. Jadi, satu ke atas. Tukarkan dalam bentuk persamaan. T sama dengan K per punca kuasa 2E F kuasa 3. Okey, jadi gunakan yang jadual first ni untuk cari nilai K. T dia 5. Okey, K dia kita tak tahu, kita nak cari. Punca kuasa 2 1.44. Okey, F 2 kuasa 3. Alright. Jadi punca kuasa 2 1.44. Okey, darab 8 9.6. Okey, jadi K per 9.6. K 5 darab dengan 9.6 darab 5 48. Dapatlah nilai K. Okey, seterusnya masukkan semula dalam persamaan. T sama dengan 48 per punca kuasa 2E F kuasa 3. Okey pelajar, sekarang awak nak cari nilai A. A ialah nilai T. Jadi gantikan A sama dengan 48 per, okey, E dia bagi punca kuasa 2 36
Okey, F. Okey, dia bagi 0.4 kuasa 3. Tekan je kalkulator, awak akan dapat nilai A. Alright. Dia dapat nilai A. Nanti nilai B pun sama, masukkan saja nilai. Alright. Okay, untuk ubahan gabungan, kita menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan gabungan. Selesaikan masalah ni maksudnya kita kena cari nilai pemboleh ubah ya pelajar. Okay. Jadi bagaimana nak selesaikan masalah, dapat soalan, fahamkan masalah, lepas tu rancang strategi, buat kesimpulan, tukar dalam ayat matematik dan selesaikan. Itu sahaja. Jadi kita tengok soalan latih kendiri 1.2b muka surat 29. Encik Kamal ingin memasang jubin bentuk segi empat tepat di biliknya. Bilangan jubin yang diperlukan J berubah secara songsang. Jadi kita terus tulis, jangan buang masa. J berubah secara songsang dengan apa ni? Dengan P dan juga L. Jadi 1/P L. Alright. Okay. Seterusnya tukar dalam bentuk persamaan. J sama dengan K/P L. Kena cari nilai K. Gunakan keyword seterusnya. Memerlukan 120 keping jubin. Okey. Jubin J 120. Panjang 0.4. Okey. Lebar 0.5. Jadi masukkan saja 120. Ini keyword untuk cari nilai K. Okay, P 0.4. Okey. L dia 0.5. Jadi K sama dengan yang bawah ni darab dengan atas. Ambil je kalkulator. 120 darab 0.4 darab 0.5. Okey, K sama dengan 24. Okey, dah dapat nilai K, masukkan dalam dia punya persamaan. J sama dengan 24/PL. Okey. Seterusnya baru masuk pada soalan A. Hitungkan bilangan jubin. Jadi yang kita tak tahu sekarang J. Yang diperlukan jika panjang dia bagi 0.2 dan lebar 0.3. Jadi masukkan je dalam dia punya persamaan itu. 24 bahagi 0.2 darab 0.3. Okey. Just tekan dia calculator. Okey, 24 bahagi 0.3 darab 0.3. 0.3 darab 0.3, sorry. 0.2 darab 0.3. Okey, dapat 400. Jadi bilangan jubinnya 400. Senang kan? Okey. Seterusnya B. B buat sendiri. Okey. Soalan seterusnya. PowerPoint ni masih ada. Maksudnya cikgu kena jawab lah soalan B ni untuk awak. Okey, jadi kita tengok dia punya hubungan tadi. J berkadar songsang dengan P dan juga L. L ini ialah luas jubin. Okey, jadi dia berkadar songsang lah. Jadi sekarang dia kata luas jubin bertambah. Jadi bila luas bertambah, J-nya akan berkurang. Okey, apa berlaku pada bilangan jubin? Bilangan jubin yang diperlukan akan berkurang sebab hubungan dia ialah hubungan songsang. Okey pelajar, untuk soalan nombor 2 kita tengok. Alright, purata bilangan panggilan telefon harian C di antara dua buah bandar berubah secara langsung dengan populasi kedua-dua buah bandar P1 dan P2. Okey, dia kata secara langsung, jangan buang masa, terus tulis bentuk ubahan dia. Okey, jadi kita tulis bentuk ubahan dia C berkadar langsung dengan P1, P2. Okey, kita sambung baca. Okey. P1, P2 dan secara songsang. Secara songsang dengan kuasa 2 jarak J. Kuasa 2 jarak J maksudnya ialah J kuasa 2 per J kuasa 2. Okey, yang pertama bentuk ubahan selesai. Okey, yang kedua, lepas bentuk ubahan, kita kena tukar dia jadi bentuk persamaan. Jadi C sama dengan K P1 P2 per J kuasa 2. Okey pelajar, lepas tukar dalam bentuk persamaan, langkah yang ketiga ialah langkah yang ketiga, cari nilai K. Begini je lah bentuk-bentuk soalan ni. Okey, kena cari nilai K. Kalau nak cari nilai K, saya highlightkan, kita kena cari keyword C apa, P1 apa, P2 apa, J dia apa. Okey, tengok pada soalan. Biasanya ayat seterusnya bagi keyword untuk nilai-nilai pemboleh ubah yang cikgu highlightkan tu. Okey, jadi jarak di antara bandar A dan bandar B ialah 210 km. Jadi ini J.
Purata bilangan panggilan telefon harian antara dua bandar itu ialah 15,750. Okey, pelajar ini C. Dan populasi bandar A dan bandar B masing-masing ialah 105,000 dan 220,500. Ini P1, ini P2. Okey, dah dapat nilai. Dah dapat nilai, masukkan saja. Kita nak cari nilai K. Okey. Jadi masukkan C. C tadi 15,750 sama dengan K P1 dia ialah 105,000. Okey, P2 dia ialah 220,500. Okey, per J kuasa 210 kuasa 2. Okey, kemudian tekan kalkulator, dapatlah nilai K. Apa yang cikgu buat ialah cikgu ambil 15,750, cikgu darabkan dengan 210 kuasa 2. Lepas tu cikgu terus bahagi dengan 105,000 darab 220,500. Okey, cikgu dapat nilai K dia 0.03. Bila awak pindah-pindah awak akan dapatlah nilainya. Okey, pelajar, seterusnya nombor 4, barulah kita boleh menjawab soalan A. Jadi soalan A ni kita highlightkan keyword dia jarak. Okey, dia suruh hitung jarak. Maksudnya awak kena cari nilai J. Okey, di antara bandar P dan Q jika populasi masing-masing, okey, dia bagi nilai P1 83,400, dia bagi P2 62,000, purata panggilan telefon C pun dia bagi. Okey, jadi kita masukkan nilai-nilai yang kita dapat dalam persamaan yang ini Okey, persamaan ni. Yang cikgu bulatkan ni. Okey, C kita dah ada. C dia berapa tadi? Panggilan telefon 19,151. Okey, K pun kita dah dapat tadi. Okey, ni K dia 0.03. Okey. Darab dengan P1, P1 pun dia dah bagi 83,400. Okey, P2 pun dia bagi 62,000. Okey, per jam kuasa 2. Jadi yang kita tak ada kat sini ialah jam kuasa 2. Jadi pelajar, J ni saya pindahkan naik atas. Okey, yang nombor ni 19,151 ni saya turunkan dia ke bawah. Alah, macam kita buat soalan algebra, main pindah-pindah. Jadi saya dapatlah J sama dengan selesai, terus tekan kalkulator 0.03 darab 83,400 darab 62,000. Okey. Kan semula 0.03 darab 83,400 darab 62,000. Okey, kemudian saya bahagikan dengan 19,151. Okey, bila dapat jawapan saya terus punca kuasa 2 sebab nak J kan. Jadi J dekat sini saya dapat 90. Okey, jarak dia 90 km. Okey, 90 km. Sebab jawapan kat kalkulator saya dapat 90.0000026,108. Jadi saya terus gundakan 90 km. Dapat jawapan untuk A. Okey, untuk soalan B pula. Populasi bandar J. Okey, dia nak populasi bandar J, jadi kita anggap itu sebagai P1. Dia sekarang nak nilai P1. Jika populasi bandar K ialah 1,100,000 penduduk dengan jarak di antara dua bandar tersebut ialah 351 km. Jadi ini keywordnya. Okey, ini J, ini P2. Purata bilangan panggilan telefon ialah ini C. Okey, kita masukkan nilai-nilai itu dalam pemboleh ubah, barulah kita dapat nilai P1. Sekarang dia nak nilai P1. Okey, jadi kita pun masukkan C tadi berapa dia bagi? 18,857 sama dengan 0.03. Ini persamaan tadi. Kita guna persamaan yang sama Okey, P1 tak tahu. Okey, P2 dia bagi 1,100,000. Okey, 1/1 juta lah. Per dia punya jarak ialah 351 kuasa 2. Okey, kita pindahkan dia.
kita akan dapat nilai P1 apa yang cikgu buat. Mula-mula sekali cikgu darabkan 18,857. Okey, cikgu darabkan dengan 351 kuasa 2. Okey, lepas tu cikgu bahagikan dengan 0.03. Lepas tu cikgu bahagikan lagi dengan 1,100,000. 1.1 juta lah. Okey. Jadi cikgu dapat jawapan 70,400. Okey, jawapan dia 70,400. Okey. Itu. Jadi ini homework awak, buat latih ekstensif muka surat 32 hingga 33 dalam buku Mat 1 awak. Buat latihan ni. Kalau tak tahu boleh tanya cikgu, boleh PM cikgu. Alright.